Hi guys, saya Hamzah Lover. Welcome back to my channel. So, video kali ni saya nak share dengan korang, saya nak borak dengan korang mengenai konsep adoption. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan adoption ni? Okay, so adoption ni kalau kita translate ke bahasa Melayu, bahasa Malaysia, technically membawa maksud proses pengangkatan. Okay, macam mungkinlah korang familiar, okay, korang biasa dengar dengan proses pengambilan anak angkat. Yes, itulah yang dimaksudkan. Okay, sama juga, okay, dalam dunia haiwan domestik ataupun lebih terperinci dalam dunia haiwan peliharaan pun ada juga konsep adoption ni. Okay, mungkin ada juga yang akan bertanya apa beza adoption dan juga pembelian. Okay, so technically adoption ni adalah proses yang mana kita menyelamatkan ataupun kita membantu haiwan yang memerlukan bantuan. Sebagai contoh, mungkin ada owner yang sebelum ni dia ada personal problem, so dia tak mampu untuk nak bela haiwan tersebut. Okay, tak kisahlah sebarang jenis haiwan pun. Okay, mungkin dia tak mampu, so dia open for adoption. So dia buka peluang lah, okay, buka peluang untuk orang adopt hamster dia, haiwan dia tak kisahlah. Okay, and then orang tu ambil, and ya, itulah proses adoption. Faham tak? Okay. Mungkin macam berbelit lah, tapi mungkin korang faham lah. Okay, so technically ada pemilik tak mampu nak jaga, lepas tu dia buka peluang untuk orang adopt. So ada orang lain pula, pihak lain yang adopt. So technically itulah proses adoption. Okay, manakala proses pembelian, technically proses pembelian ni, okay, sebagai contoh kalau korang pergi kedai haiwan, korang nampak ada haiwan yang korang suka tu, korang bayar duit, okay, korang dapat haiwan tu. Yes, itu adalah konsep pembelian. Sama juga kalau bukan kedai haiwan pun, mungkin kalau korang ada nampak orang yang post kat Facebook dan sebagainya ke, okay, korang jumpa orang tu, lepas tu korang tengok lah haiwan tu, lepas tu korang bagi duit, dia bagi haiwan tu, korang bawa balik. Yes, itu pun adalah konsep pembelian, itu bukan adoption. So adoption ni dia punya kelebihan, dia lebih kepada nak menyelamatkan lah. Okay, macam membeli tu technically tak adalah nak cakap buruk, tak ada nak cakap tak elok. Kalau korang beli ataupun dapatkan hamster tu, belilah saya cakap, okay, kalau korang beli daripada pihak yang salah, so benda tu akan memberi impact yang salah jugalah. Okay, impact yang buruk lah. Kalau korang beli daripada pihak yang betul, so korang akan buat satu perubahan lah. Okay, korang bagi impact lah, impact yang betul. Okay, sebagai contoh, kalau korang beli hamster daripada unethical breeder, okay, breeder yang tak beretika, yang memikirkan keuntungan semata-mata, macam tak kisahlah dia biarkan hamster tu, tak kisahlah hamster sihat tak sihat, ada masalah genetik ke dan sebagainya, tak kisah, janji hamster tu terjual. So ini unethical breeder. Okay, breeder akan breeder dalam sebenarnya, okay, penternak. Okay, penternak yang tak beretika. So technically mereka lebih memikirkan keuntungan lah. Okay, kalau korang dapatkan hamster daripada penternak ataupun breeder yang ethical, yang kisah pasal genetik, yang kisah pasal penyakit, yang kisah pasal generasi hamster ni semua, okay, so technically korang akan memberi impact yang berbeza lah. So antara adoption dengan membeli, of course adoption ni adalah salah satu konsep ataupun proses yang lebih bagus, yang lebih disarankan. Even kita dekat dunia ni, okay, ramai sangat yang dah start menggunakan hashtag adopt don't shop. So technically itu pun merujuk kepada lebihkan adoption berbanding membeli. Okay, daripada korang beli hamster, okay, daripada korang shop hamster tu, right? So yeah, technically, okay, kalau macam dekat Malaysia ni, saya memang perasan lah, okay, dalam komuniti hamster sendiri pun mungkin ada daripada kita yang masih macam kurang kesedaran terhadap konsep sebegini, dan juga mungkin tak faham pun sebenarnya apa benda yang dimaksudkan dengan adoption tu. Dekat Malaysia ni, antara masalahnya kita tak ada animal shelter ataupun rescue center yang fokus untuk haiwan seperti hamster. Faham tak? Okay, selalunya dekat Malaysia ni animal shelter ataupun animal rescue ni lebih kepada kucing dan anjing. Okay, macam haiwan-haiwan seperti hamster, hedgehog, guinea pig, rabbit dan segala bagai tu agak susah lah untuk korang dapatkan dekat animal shelter, animal rescue center macam tu. Macam dekat luar negara,
Okay, negara yang lebih maju lah daripada kita. Okay, diorang ada animal shelter dan diorang menerima haiwan-haiwan macam saya cakap tadi lah, hamster, guinea pig ke, sugar glider ke, hedgehog ke dan sebagainya lah. Okay, diorang tak fokus untuk kucing dan anjing sahajalah technically. So bila diorang macam ada orang nak membeli haiwan-haiwan macam ni, diorang ada option lain lah, which is by adoption. So diorang boleh pergilah dekat pihak yang menyediakan this organisation lah. Okay, organisation yang sebegini. Dekat Malaysia, satu-satunya cara saya rasa at this point untuk kita nak mengamalkan konsep adoption ni ataupun dapatkan hamster melalui proses adoption ni adalah dengan grup-grup community hamster. Okay, grup-grup Facebook lah technically, ataupun dekat website ke dekat social media. Macam tu je cara dia. Okay, memang kita tak ada animal shelter yang untuk hamster. Okay, so memang agak susah. So caranya kita just boleh pergi je lah dekat gunakan medium-medium yang ada yang sebegini. Situasi seterusnya adalah di mana kalau macam dekat Malaysia ni, okay, saya perasan bila terjadinya proses pembiakan hamster secara tak terkawal macam ni, okay, individu yang melakukan pembiakan tak terkawal ni kadang-kadang dia akan mengalami masalah. Okay, yang mana mungkin dia tak mampu nak tampung anak-anak hamster tu. Okay, dia tak mampu nak jaga tu dari berbagai segi lah. Segi tak mampu nak bagi dia punya keperluan asas lah technically. Okay, ada kes yang mana diorang lepaskan hamster ni dalam hutan. Saya tak tipu, benda ni memang terjadi. Ada orang yang datang kat saya personally, dia bagi tahu dia punya sepupu buat perangai macam tu. Okay, lepaskan hamster dalam hutan sebab tak mampu nak jaga. Ada juga yang mana tak mampu nak jaga, tak mampu nak tampung, dia lepaskan kat perumahan. Okay, dia biar lepas je. So macam orang ingat tikus dan sebagainya. Nampak tak kat mana orang nilaikan harga seekor haiwan tu. Ada juga kes yang mana jual balik kat kedai. Yes, technically kes ni memang selalu terjadi, yang mana orang jual balik dekat kedai haiwan. Okay, bila dia dapat banyak anak, dia jual dekat kedai haiwan. Dan benda ni memang saya tak nafikan. Sebab kadang-kadang diorang paksa kita untuk beli 2 ekor hamster. So bila korang beli 2 ekor hamster dalam satu sangka yang kecil, lepas tu bila dah keluar anak, korang dah tahu proper care, korang dah tahu cara penjagaan sebenar, korang dah start kena asingkan segala bagai. Lepas tu korang dah ada problem kat situ, masalah kewangan lah, financial problem kan, untuk korang nak upgrade whatsoever tu. So ada pet shop yang macam cakap, okay, tak apa kalau ada anak-anak dia jual balik dekat saya. So korang pun macam ambil inisiatif untuk jual balik dekat pet shop. So pet shop diorang kisah apa, diorang just campak dalam satu sangka. Tapi saya tak cakap ni bukan semua pet shop lah. Ada pet shop yang menjaga kebajikan haiwan dan ada juga yang tak menjaga lah. Okay, technically that is the situation lah. Dan saya perasan juga yang mana okay, kenapa proses ataupun konsep adoption ni makin macam orang tak terdedah dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, ada yang dah tak mampu nak beli haiwan peliharaan tu, dia tetap nak jual, faham tak? Pergilah dekat grup-grup mana, dia share, okay, hamster for sale, okay, hedgehog for sale, okay, guinea pig for sale, rabbit for sale, whatsoever semua tu. Technically dia tak nak open for adoption, sebab kalau korang open for adoption, technically ramai yang akan cuba untuk membantulah. Okay, ramai yang cuba untuk grab peluang macam tu. Okay, benda ni kita cakap berkaitan dengan nilai kita sebagai kemanusiaan dan macam mana kita nilaikan harga setiap benda hidup, faham tak? Kalau you rasa you tak mampu, this is just my personal opinion lah, ataupun suggestion kat korang semua yang dekat luar sana. Okay, kalau macam you guys tak mampu untuk nak jaga dah hamster tu, okay, janganlah lepaskan dekat hutan ke, dekat perumahan longkang whatsoever ke, okay, jual balik kat pet shop ke. Okay, better untuk korang buka lah peluang untuk orang dapatkan hamster korang tu melalui adoption, faham tak? Sebab macam the best yang korang boleh buat lah, okay, daripada korang macam abaikan tanggungjawab. Sebab korang kena faham, bila korang dah decide untuk nak memiliki haiwan peliharaan tu, itu tanggungjawab korang. Korang sepatutnya jaga sampai akhir hayat dia. Okay, makan minum dia, sakit dia, semua tu korang kena jaga. Kalau korang biarkan hamster juga, okay, dengan niat untuk korang nak jual tapi tak terjual, dan korang buatlah benda-benda bodoh macam ni, okay, letak kat hutan whatsoever semua tu, technically
menyakitkan jugalah. Okay, menyakitkan orang yang tengok, menyakitkan haiwan tersebut. Okay, so kat mana korang nilaikan? Okay, penat juga nak cakap pasal adoption ni, tapi saya harap korang faham lah. Okay, inti parti dia harap-harap lah korang faham yang mana adoption ni adalah proses yang mana kita lebih menyelamatkan haiwan. So kalau korang ada peluang untuk dapatkan hamster melalui adoption, dan go ahead dapatkan melalui proses adoption. Tapi kalau korang tak ada peluang untuk nak adopt hamster, korang nak buat secara pembelian, tak ada masalah, cuma dapatkan daripada pihak yang betul lah. Okay, dapatkan daripada pihak yang tak memikirkan keuntungan semata-mata, yang meletakkan keuntungan dan kebajikan haiwan tu secara selari macam tu. Okay, so ya, itu saja video untuk kali ni. Saya harap korang faham lah. Okay, teknikal kita berborak, saya rasa tak banyak isi pun. Okay, tapi macam nak bagi pendedahan je lah mengenai adoption. Okay, so saya harap korang faham apa itu adoption. Kalau ada peluang untuk nak adopt hamster, dan go ahead dapatkan hamster melalui adoption. So kalau ada soalan, feel free untuk tinggalkan dekat ruangan komen. Okay, kalau macam ada yang mungkin masih tak faham dan sebagainya, mana tahu saya akan buat lagi video part 2, part 3, part 4, part 5 semua. I don't know. So okay, kalau tak faham, feel free to ask me the question. Korang boleh contact saya on Instagram. At the same time, korang boleh follow saya dekat TikTok. Okay, I'm on TikTok now. So I enjoy doing TikTok. I enjoy edit video dekat TikTok ni. Okay, tak power lah main transition semua, tapi sometimes dia macam boleh share information. Yelah, itu je lah. Tak tahu nak cakap apa dah. Okay, so kalau ada soalan, korang boleh tinggalkan kat ruangan komen kat bawah. After all, and of course, all that stuff macam tu lah. Okay, so thank you so much for watching. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang, insyaAllah. And bye guys.